mengikuti FB Live. HLP ini merupakan satu perkara yang sangat diingini oleh mereka yang ingin melanjutkan pelajaran. Ini adalah kerana umpama satu pemberian yang sangat bermakna. Kerana apa? Kerana ia menawarkan beasiswa dan pemberian cuti belajar serta bergaji penuh. Bahagian beasiswa dan pembiayaan, Kementerian Pendidikan Malaysia menawarkan kemudahan program hadiah latihan persekutuan ini bagi pegawai perkhidmatan pendidikan untuk melanjutkan pengajian di peringkat pasca siswasa sama ada di dalam negara dan juga di luar negara secara sepenuh masa atau mengikut bidang dan kekhususan yang telah ditetapkan, di mana pemberian kemudahan belajar atau pengajian juga merupakan satu bentuk penganugerahan dan pengiktirafan keluarga pendidik yang telah menunjukkan prestasi yang cemerlang dan berpotensi untuk menyumbang idea baharu serta kreatif dan berinovasi khusus dalam bidang yang diperlukan oleh KPM. Baik, tanpa berlengah masa, saya ingin memperkenalkan dua orang panel yang akan bersama kita pada pagi ini. Dua orang panel ini adalah individu yang saya kira wajar untuk memberikan perkongsian berkaitan persediaan temu duduk ini atas kapasiti pengalaman mereka dalam bidang ini. Panel pertama ya di hadapan saya ini dan tak lain dan tak bukan adalah pengarah IPG Kampus Pendidikan Islam iaitu Dr. Abdul Rahman bin Abdullah dan seorang lagi panel iaitu Dr. Ismail bin Radwan, pensyarah kanan di Jabatan Sains Sosial IPG KPI dan juga Urusi Majlis Akademia IPG Kampus Pendidikan Islam. Selamat datang, saya ucapkan pada kedua-dua panel dan terima kasih atas kesudian doktor berdua meluangkan masa untuk memberikan panduan dan perkongsian untuk membantu calon-calon temu duduk HLP yang akan dijalankan. Baiklah, saya rasa, saya yakin para peserta yang ada bersama kita pada begini pasti ingin mengetahui kepakaran, pengalaman kedua-dua panel sebagai penemu muda ya sebelum ini. Dengan hormat saya mempersilakan panel pertama iaitu Dr. Abdul Rahman bin Abdullah memberikan patah dua kata di silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator kita pada pagi ini Dr. Habibah Kadiran iaitu Ketua Unit Pengajian Siswazah Jabatan Pembangunan Latihan FPG Kampus Pendidikan Islam dan rakan panel Dr. Ismail Radwan, pensyarah kanan dan juga pengurusi Majlis Akademia Institut Pendidikan Guru serta semua warga pendidik sama ada di IPG, pensyarah-pensyarah IPGK, rakan-rakan guru, rakan-rakan di JPN, di PPD, serta juga mungkin warga Kementerian Pendidikan Malaysia. Pertama-tama saya merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala diberi kesempatan pada hari ini untuk berbicara sedikit tentang tips temu duga HLP dalam norma yang baru ini bersama rakan panel saya, walaupun pada hakikatnya saya bukanlah selayaknya berbicara berkaitan dengan bahagian ini, sudah tentu bahagian beasiswa dan penajaan. Namun demikian selaras mandat yang diberikan kepada IPG selaku dalam Akta Pendidikan 1996 Akta 550, IPG bertanggungjawab untuk melatih guru-guru pra perkhidmatan dan guru-guru dalam perkhidmatan. So saya merasakan topik ini amat sesuai sebagai pengisian CPD IPG bagi memberi input kepada guru-guru berkaitan apa dia syarat-syarat kelayakan, apa dia kriteria yang patut dia guru-guru tahu ataupun syarat sebelum kita menghantar borang permohonan HLP. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dahulu sedikit tentang latar belakang Alhamdulillah saya setakat ini telah mendapat 4 kali tajaan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Bersyukur kepada Allah SWT
ya, mula dengan tajaan selepas STM ke luar negara ke Maghribi Morocco dalam bidang Dr. Abdul Rahman yang banyak ditaja oleh Kementerian Pendidikan atau sebagai seorang warga pendidik, perlunya kita menyambung pelajaran. Jadi menjadi satu keutamaan kepada kita sekarang ini, bagaimana dengan perubahan-perubahan yang berlaku dalam sistem kita, strategi-strategi PDP yang berlaku. Jadi kita perlu memberi keutamaan dan keperluan untuk menyambung pelajaran itu sangat penting. Jadi di sinilah terdetiknya minda, tercetusnya idea untuk kita bersama-sama berkongsi pengalaman sedikit apa yang saya alami selama hampir 34 tahun dalam bidang pendidikan ini, dan mungkin Dr. Abdul Rahman juga ada pengalaman-pengalaman pengurusan dan sebagainya. Jadi kita akan kongsi bagaimana nak menghadapi satu situasi temuduga HLP. HLP, hadiah latihan perkhidmatan, latihan dalam kita menyambung pelajaran ini. Jadi sedikit sebanyak itulah. Nanti kita akan sambung semula dari segi pengalaman-pengalaman dan saya serahkan semula kepada Puan Moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kedua-dua panel ya. Kalau dilihat, kedua-dua panel ni pernah ada pengalaman di temuduga dan pengalaman menemuduga ya. Sangat istimewa dan selayaknya lah mereka berkongsi ya berkaitan dengan perkara ini pada pagi ini. Kalau dilihat moderator pula pernah ditemuduga untuk HLP tetapi mungkin tidak ada rezeki, tak dapat untuk HLP, tapi walau bagaimanapun
tidak dapat HLP bukan sebenarnya kita berhenti untuk tidak belajar. Alhamdulillah ya, saya menamatkan pengajian juga dengan pembiayaan sendiri. Baiklah ya, saya teruskan perkongsian kita. Marilah kita dengar sebagai permulaan ini bagaimana, apakah bentuk-bentuk temuduga HLP yang ditawarkan dan apakah ciri-ciri calon yang dicari-cari oleh bahagian beasiswa dan pembiayaan selama ini. Jadi di sini kita lihat bagaimana calon yang sesuai, ciri-cirinya bagaimana, dan untuk ini saya rasa dengan segala hormatnya saya mempersilakan Dr. Abdul Rahman untuk memulakan perkongsian yang pertama ini. Dipersilakan Dr. Okey, terima kasih Dr. Habibah. Sebelum tu saya mulakan kita sebagai warga Kementerian Pendidikan Indonesia ini sangat beruntung. Sebab bila saya lihat skim-skim perkhidmatan di luar sana dan juga bila saya bandingkan skim perkhidmatan pendidikan dengan skim-skim perkhidmatan yang lain, saya dapati warga Kementerian Pendidikan sangat bertuah dan beruntung. Apa tidaknya ya, kalau kita lihat skim kenaikan pangkat secara TBBK, maksudnya apa? Kalau seorang itu bermula jawatannya dengan DG 41 ya, selepas 8 tahun dia mungkin akan dapat DG 44, 8 tahun 48, 6 tahun 52 dan 3 tahun 54. Sifil 8863. Maksudnya dalam tempoh 25 tahun sahaja seorang guru yang mungkin mengajar di satu sekolah mengajar darjah 1, selepas 25 tahun dia telah mencapai kemuncak DG grade DG 54 yang setara dengan seorang profesor madya. Itu yang pertama. Yang kedua, laluan bagi warga pendidik melalui kenaikan pangkat melalui pensyarah cemerlang atau guru cemerlang, fast track. Kalau di IPG tahap tertinggi mereka adalah di Jusabi ya, dan kalau untuk guru-guru Jusasi, tahap tertinggi yang dikurniakan kepada warga pendidik. Di samping itu ada satu lagi keistimewaan warga pendidik itu adalah program penajaan ataupun latihan ya. Mungkin saya boleh sharekan sedikit slide. Boleh nampak ya? Okey. Jadi sebenarnya program-program penajaan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ini merupakan suatu bentuk penganugerahan dan pengiktirafan kepada warga KPM yang cemerlang. Yang mana tujuan penajaan ini adalah untuk membangunkan kapasiti warga pendidik yang kompeten bagi memenuhi keperluan strategik pendidikan negara demi memartabatkan profesi keguruan selaras dengan pelan pembangunan pendidikan di Malaysia. Jadi kebanyakan negara cikgu-cikgu sampai tahap situ sahaja, tetapi di Kementerian Pendidikan dalam perkhidmatan selepas mendapat kenaikan pangkat dan sebagainya diberi peluang untuk warga pendidik meningkatkan profesional diri dengan menyambung pengajian pasca siswazah sama ada dalam peringkat sarjana ataupun peringkat doktor falsafah, sama ada dalam negara ataupun di luar negara. Jadi bila kita lihat apakah bentuk-bentuk penajaan yang diberikan, yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan kepada warga pendidik, saya ringkaskan data-data ini saya ambil daripada bahagian tajaan beasiswa dan penajaan. Untuk tahun 2021 ini ada 5 bentuk penajaan. Yang pertama, cuti belajar bergaji penuh dengan beasiswa ataupun CBBPDB atau lebih dikenali dengan hadiah latihan persekutuan, iaitu bagi khusus sama ada peringkat sarjana dan doktor falsafah dalam negara ataupun peringkat doktor falsafah di luar negara.
saya mentionkan di luar negara. Iklan untuk 2021 ini masih juga menawarkan pengajian di luar negara. Okey. Yang kedua, hadiah latihan persekutuan separuh masa ataupun kita namakan sambilan HHLPS, iaitu ditawarkan kepada warga pendidik sama ada di peringkat sarjana ataupun doktor falsafah di dalam negara sama ada belum mengikuti pengajian ataupun telah mengikuti pengajian. Yang ketiga, cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa CBBPTB, iaitu sama ada ni untuk dalam negara sahaja, sama ada peringkat sarjana dan doktor falsafah. Di samping itu ada dua lagi bentuk penajaan yang jarang-jarang kita dengar, iaitu hadiah latihan persekutuan bagi ijazah sarjana kaunseling penyalahgunaan dadah SPADA dan juga hadiah latihan persekutuan bagi program khas yang menyokong industri revolusi 4 IR 4.0. Jadi apakah yang membezakan kelima-lima atau yang kita ambil yang ketiga-tiga yang teratas dahulu, iaitu cuti belajar sama ada bergaji penuh ataupun secara sambilan ataupun tanpa beasiswa. Untuk cuti belajar bergaji penuh ini mereka menikmati cuti sepenuhnya dalam tempoh pengajian daripada 2 hingga 4 semester untuk masters dan sehingga 10 semester untuk ataupun 3 tahun hingga 6 semester untuk program PhD di samping akannya begitu, kebanyakannya yang begitu dan had usianya adalah 40, yang ni atas sikit 46 bagi peringkat PhD dan 50 tahun bagi peringkat masters. Untuk cuti belajar bergaji penuh tanpa beasiswa hanya menikmati cuti belajar, namun yuran pengajian, allowance buku, allowance thesis dan sebagainya tidak dinikmati oleh calon-calon yang ditawarkan untuk kategori yang ketiga. Jadi kalau kita lihat daripada ranking 55 ini, kebanyakan warga pendidik berharap-harap mereka ditawarkan dengan cuti belajar bergaji penuh dan dikeluarkan pada bulan Disember yang lalu. Kalau saya tak silap 18 bulan Disember sehinggalah 15 Januari minta maaf, calon-calon yang peka yang rajin buka website Kementerian Pendidikan Malaysia, pastinya inilah kesempatan utama bagi mereka memohon hadiah latihan persekutuan ini, dan seandainya mereka layak dengan syarat-syarat ini, mereka kemungkinan akan disenarai pendekkan untuk ditemu duga. Jadi apa syarat-syaratnya? Saya mungkin revise balik, maybe kepada rakan-rakan guru yang belum tahu adakah saya ni layak atau tidak untuk memohon HLP ini. Okey, syarat yang pertama adalah syarat umur, iaitu umur pada 1 Januari 2021 tidak melebihi 50 tahun bagi program masters dan 45 tahun bagi program PhD untuk yang kategori 1 tadi, iaitu bergaji penuh dan dapat cuti belajar. Yang kedua, berkhidmat sekurang-kurangnya 3 tahun
Maksudnya untuk guru-guru baru, adakah mereka layak? Yes. Seandainya pada tarikh permohonan 1 Januari 2021 itu mereka telah pun bertugas sebagai guru yang disahkan jawatan selama 3 tahun, mereka layak untuk bermohon. Syarat seterusnya, pegawai perkhidmatan tadi hendaklah berkhidmat secara tetap, bukan kontrak. Guru-guru kontrak, guru-guru interim yang ramai di luar sana tidak menikmati faedah ini, dan juga telah disahkan dalam skim perkhidmatan sekarang. Seterusnya, mendapat markah penilaian prestasi itu 85% iaitu tahap cemerlang dan ke atas dalam tempoh genap 3 tahun berturut-turut. Contohnya 2017, 2018, 2019, purata prestasinya 85 dan ke atas, maka mereka ini layak untuk menghantar dan dipertimbangkan untuk ditemuduga. Syarat seterusnya, bebas daripada sebarang penyakit kronik. Yang ni kenapa tuan-tuan? Sebab bahagian biasuan nak memastikan mereka yang mendapat tajaan ini betul-betul sihat. Ada senarai penuh dalam website sakit-sakit kronik yang tidak dapat dibenarkan untuk ataupun tidak dipertimbangkan untuk ditawarkan hadiah ini. Mungkin saya boleh bacakan kemudian. Seterusnya, memenuhi syarat kelayakan akademik. Syarat untuk mohon masters ini adalah degree-nya sekurang-kurangnya 3.0 untuk perkhidmatan yang 3 tahun. Kalau 2 ke bawah ada, tetapi ada kategorinya. Tempoh perkhidmatan mungkin lebih. Mungkin boleh lihat kepada website bahagian tajaan. So, untuk menyambung program PhD, mereka ini telah pun mendapat ijazah sarjana, lulus dan telah bergraduat. Itu untuk yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di samping itu, permohonan tuan-tuan perlu diisi melalui atas talian, sebab mulai 2017 lagi bahagian beasiswa dan penajaan ini melaksanakan permohonan di atas talian dan perlu disokong dan diperaku oleh ketua jabatan. Saya ulang, permohonan tuan-tuan perlu disokong dan diperaku oleh ketua jabatan. Siapakah ketua jabatan? Siapakah yang akan menyokong? Macam di sekolah mungkin pengetua ataupun guru besar, kalau di IPG disokong oleh pengarah. Siapa yang memperakukan? Iaitu kalau di IPG adalah rektor, atau di sekolah adalah pengarah pendidikan negeri. Dan disokong dan diperaku secara atas talian bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat di atas. Okey, ada lagi syarat berikutnya. Calon hendaklah belum memiliki kelayakan ijazah lanjutan di peringkat yang sama. Seandainya mereka dah ada masters, nak mohon HLP masters tak layak, ataupun dah ada PhD dengan belajar sendiri, nak mohon beasiswa HLP pun tidak layak. Dan syarat seterusnya, bersih daripada pertuduhan, tindakan tata tertib dan bebas daripada kes-kes yang bersangkut paut dengan mahkamah. Calon juga telah mengisytiharkan harta terkini dalam sistem Hermes dan tidak disenarai hitamkan oleh KPM. Contohnya calon itu ada berhutang dengan PTPTM dan sebagainya, ataupun ada masalah-masalah tata tertib yang disenarai hitamkan, mereka ini akan ditolak oleh sistem. Dan seterusnya, calon diwajibkan untuk memilih hanya bidang-bidang pengajian, kluster-kluster pengajian, pengkhususan yang ditawarkan sahaja sebagaimana yang diiklankan dalam portal e-penawaran oleh bahagian beasiswa dan penajaan. Dan yang akhir sekali, semua calon-calon wajib untuk memilih bidang
itu saya ulang bidang-bidang yang ditawarkan sahaja. Okey tuan-tuan, selepas kita lihat adakah kita memenuhi syarat-syarat permohonan ini, maka kita boleh hantar permohonan itu iaitu permohonan dalam pengajian dalam bidang dan pengkhususan yang berdasar yang ditetapkan sahaja, dan bidang yang dipohon adalah bidang yang berkaitan dengan kelayakan akademik, kesesuaian option atau pengalaman perkhidmatan. Sebab dalam penawaran ada 3 kluster. Sama ada kluster PDP, mungkin sesuai untuk golongan guru dan pensyarah. Yang kedua, dia ada kluster untuk kepimpinan, mungkin untuk pentadbir, dan akhir sekali ada kluster untuk kepakaran khusus, seperti bidang-bidang khusus seperti pentaksiran, pembelajaran khas, galaksia dan sebagainya. Ada 3 kluster. Dan calon juga patut memenuhi ketetapan KPM bagi mengikuti mod pengajian yang telah ditetapkan. Sama ada mod pengajian kerja khusus dengan disertasi atau mod penyelidikan sahaja. Jadi untuk yang memilih mod kerja khusus sahaja, mereka tidak layak untuk ditawarkan HLP. Jadi untuk peringkat sarjana, kita pilih sama ada mod kerja khusus dan disertasi ataupun mod pendidikan, dan untuk peringkat PhD hanya mod pendidikan terakhir. Calon adalah yang dipilih ini adalah calon yang terbaik yang memenuhi kriteria yang ditetapkan sahaja yang akan dipanggil temuduga. So siapakah dia calon, watak, ciri-ciri personality yang dicari-cari, yang ditunggu-tunggu oleh bahagian penajaan atau bahagian beasiswa. Di sini adalah beberapa ciri yang perlu ada bagi calon-calon HLP. Yang pertama, calon tadi adalah calon yang beraspirasi, iaitu keinginan, bercita-cita tinggi untuk mencapai sesuatu. Mereka ini ada target dalam hidup. Sebagai contoh, sebelum 30 tahun saya azam untuk mendapat masters, sebelum 35 tahun saya berazam untuk mendapat PhD contohnya. Bercita-cita besar. Yang ini semua akan dinilai ketika sesi temu duga. Adakah calon-calon yang hadir itu ada ciri-ciri personality berikut? Yang kedua, calon tadi mestilah betul-betul kompeten, dia faham tentang bidang yang dipohon, ada kebolehan, ada kemahiran TMK yang baik, yang sesuai untuk melaksanakan pendidikan dan kajian, dan hadam tentang bidang yang ingin diceburi. Bagaimana? Melalui mungkin soalan-soalan yang akan ditanya dalam bidang-bidang, adakah calon tadi kompeten ataupun tidak. Yang ketiga, ciri yang perlu ada untuk seorang calon HLP ini, seorang yang strategis. Apa maksudnya? Calon tadi perlu berupaya untuk merancang dan kebolehan untuk menyusun strategi-strategi dalam mencapai sesuatu objektif dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Ingat, tempoh HLP ini ataupun cuti belajar ini ada had masanya. Untuk masters mungkin sekurang-kurangnya 2 semester, maksimumnya mungkin 4 semester kurang-kurangnya, iaitu 3 tahun. Jadi calon tadi perlu dilihat dapat mengagihkan bahagian-bahagian pendidikan itu dalam tempoh supaya dia dapat tamat graduate on time. Ciri yang diperhatikan
Mungkin dalam tempoh temu bual ataupun sesi temu duga tadi, ya, adalah mungkin calon-calon akan keupayaan untuk maju dan berkembang, dan akhir sekali mungkin ciri dilihat aspek profesional, bagaimana cara berkomunikasi dalam melaksanakan tugas dengan persekitaran, dengan rakan sekerja dan juga dengan pegawai atasan dan sebagainya. Inilah antara aspek-aspek syahsiah yang saya rasa membawa pemberatan yang agak besar juga dalam penilaian calon-calon yang dicari-cari oleh bahagian beasiswa dan penajaan untuk ditawarkan dengan HLP ini. Yang terakhir, daripada aspek fizikal. Maksud mental sarjana bahagian beasiswa hanya menilai daripada aspek proposal sahaja dan juga data-data yang dimasukkan secara atas talian dan temu duga bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Cuma bagi peringkat doktor falsafah saja, walaupun pada mulanya mungkin dicadangkan untuk secara atas talian, tetapi akhirnya saya difahamkan oleh rakan-rakan bersemuka mengikut zon-zon yang telah ditetapkan. Kalau saya tak silap lah, ataupun 2017, calon-calon diminta diberikan masa lebih kurang 15 minit untuk mengupas kertas cadangan penyelidikan yang dicadangkan. Daripada kertas cadangan yang dibentangkan itulah persoalan-persoalan akan ditanya oleh ahli panel, insya-Allah akan dikupaskan oleh rakan panel sebentar lagi. Yang ketiga, kefahaman yang betul-betul dalam bidang yang dipohon. Maksudnya apa? Tuan-tuan, cikgu-cikgu, para pensyarah kena banyak membaca. Faham. Kalau ditanya daripada A to Z, kita boleh jawab tentang bidang yang kita pohon. Kalau dia bidang matematik, dia betul-betul memahami hadam, MK dan sebagainya. Kalau bidang bahasa pun begitu juga. Dan yang seterusnya, cara penyampaian yang cemerlang, perlu ditampilkan semasa sesi temu duga, meletakkan
keyakinan yang mendalam terhadap persembahan yang diberikan bagi meyakinkan panel kadang-kadang panel tu 3 orang dan kadang-kadang panel itu 2 orang, bergantung kepada penyelia yang kita harapkan menyelia. Walaupun mungkin tempat tak dapat lagi, sudah ada dokumen-dokumen bukti bahawa kita sedang sangat berminat untuk menyambung pengajian di peringkat pasca siswa. Saya ingat itu saja moderator pengurusi yang boleh saya kupaskan siapa dia calon-calon yang dicari dan sedikit apa dia persediaan yang perlu ada kepada calon sebelum hadir temu duga. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada Dr. Abdul Rahman panjang lebar penerangan yang telah diberikan tadi. Okey, bahagian beasiswa dan pembiayaan mencari-cari calon yang benar-benar yakini dapat memanfaatkan HLP yang bakal diberikan. Adakah anda semua calon yang dicari-cari tersebut? Ya, anda mungkin salah seorang daripadanya. Untuk menjadi calon kegemaran, bukan hanya personality tetapi banyak lagi aspek yang perlu diambil kira dan pastinya ia ada kaitan dengan proposal yang anda sediakan nanti. Baiklah, Dr. Ismail pasti dapat merungkai bagaimanakah untuk menyediakan proposal yang baik yang dapat memberikan keyakinan kepada penemu duga untuk memilih anda nanti. Dengan ini saya mempersilakan Dr. Ismail untuk menguraikannya. Dipersilakan Doktor. Siapa yang mute ni? Ismail ni. Okey. Okey. Terima kasih kepada saudara pengurusi sekali lagi dan juga Dr. Abdul Rahman atas perkongsian yang diberikan tadi. Jadi pada pagi ini saya akan berkongsi sedikitlah tentang apa sebenarnya yang dinilai semasa temu duga. Saya nak tunjukkan sedikit slide sini. Tak keluar dari segi apa ni. Okey. Boleh nampak Okey. Okey, sebelum kita nak masuk, nampak semua Cuba respon seorang. Okey. Rasanya boleh nampak. Sebelum kita masuk ke bilik temu duga, kita kena jelas apakah tujuan kita nak buat kajian. Okey. Jadi ada beberapa perkara yang kita lihat bila kita nak buat tujuan kajian. Sebenarnya kita nak menyambung pelajaran di peringkat sama ada peringkat
sarjana ataupun PhD ini, kita hendak melihat satu bentuk kajian. Kita nak buat kajian. Okey. Jadi yang pertama sekali, kalau kita lihat kenapa maintain ini dari segi PDP dengan pelajar-pelajar kita ataupun PDPR. Jadi dalam PDPR ataupun PDP itu, apa isunya? Adakah tak ada isu? Adakah wujud isu-isu yang terkini yang perlu kita selesaikan? Itu yang pertama. Sebab ini semua berupaya menjadikan kita ini sebagai seorang yang kritis. Kita kritik dengan isu-isu ini dan kita akan mendapat satu idea lah apakah isu ataupun masalah yang kita akan kaji. Okay, yang pertama. Yang keduanya, kita nak berkongsi hasil kajian kita ataupun inovasi-inovasi ataupun kreativiti yang kita hasilkan semasa menjalankan kajian itu dengan halayak kita. Terutamanya kalau kita dalam bidang PDP, di bilik darjah ataupun di pengurusan di pejabat. Kita nak berkongsi hasil-hasil dapatan kita sama ada dalam bentuk inovasi ataupun kreativiti itu. Okay, itu yang ketiga. Yang keempatnya, kita nak mencari pemahaman yang lebih mendalam tentang isu. Okay. Sekarang ni kalau kita lihat, saya suka gunakan contoh yang current issue lah, PDPR yang menjadi perbincangan hangat dengan netizen, di media-media massa. Kenapa tidak 2 meter dan sebagainya? Kenapa perlu pakai mask? Jadi ini perlu data, perlu kajian. Dan mereka telah buat kajian. 1 meter itu adalah tahap optimum. Sekurang-kurang. Disebut situ sekurang-kurang. Maksudnya virus, dari segi penyebaran virus itu mungkin boleh merebak. Kalau lebih daripada 1 meter, mungkin kurang merebak dari segi orang yang berhadapan dengan kita. Okey. Itu kita nakkan supaya bila kita buat kajian, pemahaman
pemahaman masyarakat terhadap satu isu itu lebih faham, lebih mendalam. Yang keempatnya, yang kelimanya, kita nak merubah sikap kita. Cara kita berfikir, cara kita bertindak, kita kena ubah. Bila kita berkongsi pengalaman dengan orang-orang lain, kita menyelidik sesuatu isu, kita harapkan orang-orang yang ada, yang sambung belajar ini mengubah sikap diri sendiri terutamanya, dan daripada sikap diri itu pula kita akan sebar luas kepada masyarakat sekeliling. Dan yang terakhirnya adalah kita nak menjadikan budaya penyelidikan ini. Apabila kita bercakap tentang satu-satu isu, kita tempelkan, kita bersamakan dengan data-data. Jadi jangan cakap tanpa data. Pandangan saya. Ini bukan satu cakap yang ilmiah. Jadi perkara ini bila kita perlu jelas bila kita nak buat kajian. Sebelum kita melangkah, kita pergi ketemu duga HLP, dan inilah salah satu soalan biasanya. Penemu duga ni adalah yang diberikan. Dari situ kita nampak apa isu yang diberikan oleh BBP, bahagian beasiswa dan penajaan itu diberikan semasa kita nak membentangkan itu yang berkaitan dan pelan pengajian. Jadi dalam hal ini, bila kita melihat dan bila kita melihat proposal yang diberikan oleh calon, saya gunakan istilah calon, orang yang ditemu duga, calon HLP ini, kita akan melihat kaitan-kaitan. Bila kita melihat, membaca persoalan ataupun pernyataan masalah, kita dapat melihat apa sebenarnya isu yang nak disampaikan. Bila kita melihat satu kajian, proses kajian, pernyataan masalah, objektif kajian dan persoalan kajian dan juga kerangka ini sebagai satu heart and soul, satu intipati yang kita nak cari. Kalau ini tak ada, tak jelas,
Bermakna proposal atau kajian itu akan tidak memberi makna kepada kita. Kadang-kadang saya dulu masa belajar lah, ada seorang kawan, dia bentang proposal, kita bentang kan selama setengah jam lebih. Kemudian ada seorang peserta, Bang penyelidik, pensyarah bangun. Saya nak tanyalah, apa sebenarnya isu yang nak dikaji ni? Apa sebenarnya isu nak dikaji ni? Salah. Ada beberapa konstruk ataupun pembeli ubah yang jelas yang perlu kita kaji. Dan ini perkara-perkara konstruk ataupun yang rakan-rakan nak viva di peringkat PhD, peringkat master. Kemudian bila kita tengok, kita soal jawab balik, apa sebenarnya nak dikaji, itu adalah dalam pernyataan masalah. Kemudian apa jawab, apa objektifnya, apa kita masalah yang timbul dalam tu perlu kita jawab dalam persoalan kajian ataupun objektif kajian. Kemudian kita nak tunjukkan, jadi kita kena tengok sama ada selari ataupun tidak tiga perkara ini. Pernyataan masalah, objektif kajian dan kerangka konseptual kajian. Entah untuk PhD, ijazah kedua,
Orang ramai lagi orang yang ada kelainan yang perlu kita pilih. Kita nak lihat. Daripada situlah kita nampak apa yang nilai tambah yang kajian orang lain buat, yang perolehi. Sekarang kita nak lihat nilai tambah yang kita perolehi daripada kajian kita. Apa nilai tambahnya itu? Satunya mungkin satu bentuk inovasi dalam strategi ke, dalam PDP ke, dalam pengurusan ke dan sebagainya. Satu inovasi, satu pembaruan. Inovasi ini adalah sesuatu yang ada, kita buat penambahbaikan. Okay? Ataupun satu strategi. Satu strategi pengajaran yang baru yang kita perolehi semasa kajian kita. Contohnya kalau katalah kita minat, saya bidang matematik, buat kajian tentang penyataan masalah. Kajian masalah. Penyelesaian masalah saya buat bidang. Jadi apa nilai tambah yang saya perlu berikan dalam bidang penyelesaian masalah itu? Satu, strategi bagaimana saya nak menyelesaikan masalah kepada murid-murid yang berpencapaian rendah dan pencapaian tinggi. Bagaimana? Mesti ada satu strategi yang khusus kepada murid-murid yang berpencapaian rendah, dan jika kita bandingkan juga kepada murid-murid yang berpencapaian tinggi. Satu strategi penyelesaian masalah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, mungkin satu instrumen yang kita perolehi hasil daripada kajian kita. Instrumen menilai, mengukur sesuatu. Ataupun satu pendekatan tentang apa-apalah strategi-strategi tertentu, ataupun satu model. Jadi model ini mungkin daripada kerangka konseptual kajian yang kita bina dalam bentuk graphic organizer tadi, kita boleh tukarkan kepada bentuk model. Dan model inilah selalunya kita akan sebarluaskan kepada orang-orang yang berkepentingan. Jadi bila kepentingan dan sumbangan ini, kita jangan mengharapkan orang lain di luar sana seperti bahagian, seperti bahagian PPD, JPN menggunakan kita punya model. Tetapi kita bersedia untuk memberi sumbangan model itu kepada mereka. Kita tak boleh paksa mereka nak ambil model kita. Tapi kita memberi sumbangan model itu kepada mereka. Itu lain. Dua perkara yang berbeza. Okey. Itu tentang kepentingan sumbangan. Seterusnya, bila kita melihat metodologi kajian, kita perlu melihat yang pertama kita faham apa maksud pendekatan, approach kajian. Yang kedua tentang reka bentuk. Yang ketiga yang pentingnya adalah kaedah mengutip data. Dan yang keempatnya ada kaedah bagaimana kita nak menganalisis data. Jadi dalam 4 perkara ini, kita perlu lihat balik apakah objektif dan persoalan kajian kita. Jadi sebab bila kita nak mengutip data ataupun nak melihat reka bentuk yang kita akan pilih, kita perlu melihat objektif kajian kita ataupun persoalan kita. Sebab tu objektif dan persoalan kajian berada dalam bab 1. Kalau kita nak tengok, bab 1 adalah tentang pengenalan. Yang kedua tentang literature. Yang ketiga tentang metodologi. Yang keempat tentang dapatan kajian. Dan yang kelima tentang perbincangan. Jadi objektif kajian itu berada di bab awal. Jadi kita jangan lupa bila kita nak melihat reka bentuk ataupun kaedah mengutip data dan juga kaedah menganalisis data itu perlu selari dengan objektif kajian kita. Kalau tak selari, kadang-kadang kita bila tengok objektif kajian kita salah dari segi kutip data. Contohnya katalah reka bentuk kajian yang kita bina, yang kita buat adalah kajian tinjauan.
Okay. Objektifnya apa? Term-term yang digunakan itu juga perlu memainkan peranan yang penting di peringkat awal, peringkat ayat yang pertama itu. Kemudian persoalan-persoalan. Jadi mengutip data itu juga perlu selari dengan reka bentuk yang kita pilih. Macam Dr. Rahman kata tadi, sama ada dia kuantitatif, ada kualitatif ataupun mixed method yang menggabungkan kedua-duanya. Dalam trend sekarang ni, bila kita buat pendekatan kuantitatif, kita nakkan supaya data-data kuantitatif itu disokong oleh data-data kualitatif. Ini satu trend yang menggabungkan, bukan dia mixed method ya. Ini dipanggil sokongan data. Okey, itu tentang metodologi. Seterusnya, plan, catagan ini, plan pengajian. Kenapa perlu dalam proposal itu diperlukan calon untuk membuat satu plan pengajian? Sebenarnya plan pengajian ini adalah satu carta untuk membantu kita merancang pengajian kita. Ingat kita tugas hakiki kita berada di kelas. Tugas hakiki kita di pejabat. Jadi sekarang kita bertukar tugas hakiki daripada pejabat, dari bilik darjah, dari bilik guru besar, kita bertukar menjadi seorang student, seorang pelajar. Jadi kita kena ubah mindset kita, dan plan pengajian ini akan membantu kita untuk merancang pengajian kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak melihat bila kita nak buat kajian, ada keutamaan, ada kesesuaian tajuk topik-topik yang tertentu, dan kita melihat berapa masa yang diperuntukkan yang sesuai untuk topik-topik berkenaan. Kadang-kadang kita tanya dalam temuduga, sesuai tak masa yang dipilih ini? Dalam masa 3 tahun untuk GOT ini, sesuai tak untuk mencari data selama 1 semester contohnya? Kemudian menganalisis data, kemudian buat perbincangan dalam masa 1 tahun. Kemudian bila sebenarnya patut kita nak bentang proposal? 1 tahun? 2 tahun? Ada setengah universiti semester 4 baru dia bagi untuk bentang proposal. Tapi rakan saya buat secara persendirian, bukan HLP, di sebuah universiti tempatan, semester 2 dah siap. Dia dah nak bentang untuk proposal ini. Semester 2. Sebab apa dia begitu cepat? Sebab dia buat persediaan awal. Sebelum dia masuk ke universiti, dia dah cari bahan-bahan, dia dah bertanya dengan rakan-rakan, dah buat perbincangan dalam kumpulan, dan banyak lagi perkara-perkara yang yang perlu dibuat sebelum dia mendaftar diri sebagai calon. Dan bila kita melihat sebut calon ini, bila saya kadang-kadang berbual dengan peserta-peserta universiti, bila kita layak dipanggil calon PhD. Ini satu persoalan. Mungkin rakan-rakan ada pandangan masing-masing. Dia kata calon PhD hanya diberikan kepada mereka yang telah lulus proposal. Kalau dia tak lulus dalam proposal, dia bukan calon PhD. Sebab perangan dia untuk membuat PhD itu telah oleh ada board dia lah. Layang, dan akhirnya bila kita buat plan pengajian ini, kita perlu akur apa yang kita rancang. Kita dah rancang penat-penat, kita dah bentang dalam temuduga. Kemudian bagaimana kalau kita tak akur? Kalau kita ikut apa yang kita rancang? Kan menyusahkan. Jadi itu semua membantu kita untuk GOT, graduate on time.
Sekarang graduate on time ini sangat-sangat diambil berat oleh pihak kementerian. Dan saya bila diberitakan daripada rakan-rakan yang menghadiri temuduga, ramai rakan-rakan kita yang tidak COT. Jadi mungkin nanti kita boleh bincangkan dalam sesi ataupun slot-slot yang lain tentang bagaimana apa yang dinamakan dengan GOT ini. Jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang sama ada di pejabat, di rumah masa ini. Dan cubalah sebelum kita menghadapi temuduga itu, kita perlu bersedia. Apa yang perlu disediakan? Dr. Abdurrahman telah sebutkan tadi, dan saya sedikit sebanyak memberikan apa pandangan tentang proposal ini. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Ismail, penerangan yang sangat jelas dan padat ya, sudah dapat memberikan keyakinan bahawa kajian yang kita jalankan boleh memberikan manfaat, ada kelainan, memberi nilai tambah, menghasilkan satu inovasi, instrumen, model dan sebagainya ya. Walau bagaimanapun, selain proposal yang baik, pasti ada lagi elemen-elemen lain yang diambil kira untuk memilih calon yang layak ini. Untuk ini, saya ingin menjemput sekali lagi Dr. Abdurrahman untuk menghuraikan berkaitan dengan perkara ini. Kita silakan Tuan. Terima kasih Dr. Habibah. Ya. Saya ingat kita dah jelas ya, komponen yang terpenting yang dinilai oleh panel adalah proposal yang berkualiti dan yang asli tadi. Sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat saya Dr. Ismail Radwan. Di samping itu, rakan-rakan pendidik di luar sana, ada beberapa lagi aspek yang perlu para guru, para pensyarah bersedia sebelum menghadapi sesi temuduga, sama ada bersemuka ataupun secara maya yang mungkin dilaksanakan oleh bahagian biasiswa seandainya pandemik ini masih terusan. Proposal calon perlu bersiap sedia dengan pengetahuan isu-isu semasa yang berlaku pada hari ini, terutama sekali yang berkaitan dengan bidang pendidikan. Sekurang-kurangnya kita tahu apa dia gagasan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Apa dia akses, apa dia aspek-aspek yang ditekankan secara umum, apa yang terkandung dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Ada 4 ataupun ada 5 masalah utama pelaksanaan PDPR, masalah capaian internet, masalah peranti, masalah kemampuan pengetahuan TMK oleh para guru, masalah sikap pelajar dan sebagainya. So kita peka dan boleh menjawab secara spontan hasil daripada pembacaan kita terhadap isu-isu semasa. Jadi saya berharap sangat calon-calon yang terpilih ada maklumat-maklumat ini. Lihat kepada dasar-dasar pendidikan negara, dasar-dasar negara dan juga dasar-dasar pendidikan negara. Bagaimana dasar pendidikan khas contohnya,
ataupun berkaitan dengan bidang-bidang yang kita kaji. Jadi maklumat-maklumat, pengetahuan berkaitan isu semasa dan juga pengetahuan am itu perlu diperolehi oleh calon. Sekurang-kurangnya mungkin dia akan tanya nama Menteri Pendidikan yang mengetuai bagaimana persepsi ahli panel terhadap calon yang kedua. Di samping aspek pengetahuan semasa, dan seandainya ada bahan inovasi, contohnya telah menang pertandingan inovasi, peringkat universiti, peringkat kebangsaan ataupun peringkat negeri, contohnya bawa juga para guru ataupun para pendidik kadang-kadang juga ditanya apakah anugerah-anugerah yang pernah dicapai sama ada
Terima kasih sama. Yang ini adalah sangat-sangat kita perlukan. Contohnya seandainya ada degree dalam bidang bahasa Inggeris, master juga dalam bidang TESOL, PhD juga dalam bidang TESOL, mengajar kursus-kursus TESOL di IPG, ini sangat kita perlukan di IPG. Terutama sekali mulai tahun ini IPG insya-Allah jika diizinkan, jika mendapat kelulusan daripada MQA, kita akan mula menawarkan program masters di IPG. Jadi siapakah mereka yang layak mengajar? Mereka yang berada dalam kategori pensyarah P1, kepakaran 1 dalam bidang yang sama. Tetapi seandainya kita tujuan kita memohon HLP itu untuk mengembangkan kerjaya dalam bidang kepimpinan, bukan menjadi seorang pensyarah, tidak salah kita menukar bidang sebab saya maklumkan tadi sama ada option yang sama bidang dengan ataupun yang berkaitan dengan kerjaya ataupun dengan rancangan kerjaya pada masa hadapan. Itu tak ada masalah. Seandainya berminat mungkin menceburi dalam bidang kepengetuaan ataupun dalam bidang kepimpinan sama ada di peringkat PPD, JPN ataupun di kementerian, maka mungkin kita boleh pilih bidang-bidang yang berkaitan dengan kepimpinan. Begitu. Jadi lihat, apa tujuan kita belajar master atau PhD? Kalau bidang pensyarah, bidang PDP pastinya adalah bidang yang kita dapat dalam degree kita. Itu yang terbaik. Biar selari antara masters, PhD dan degree. Tapi seandainya kita ada hasrat untuk menukar kerjaya dalam bidang kepimpinan pendidikan, maka tidak salah kita menimba ilmu pengetahuan baru, terutama sekali mereka yang ingin bertugas di IPRD bahagian dasar, bahagian kurikulum, yang ambil bidang pentadsiran jika mereka bekerja di lembaga perpesaan dan sebagainya. Itu mungkin menjawab persoalan tadi. Terima kasih. Okey. Kepada Dr. Abdul Rahman di atas soalan-soalan yang telah diberikan oleh peserta tadi Jadi di sini akan teruskan ke perbincangan kita, perkongsian kita, kan ada dua perkara utama yang kita akan bincangkan sebelum berakhirnya sesi kita ini. Di sini setelah kita menyediakan proposal, menghadiri temu duga dan kita dapat memaparkan ciri-ciri yang dicari-cari oleh bahagian beasiswa dan akhirnya kita mendapat tajaan hadiah latihan persekutuan tersebut. Jadi di sini what's next? Apa seterusnya? Apakah seterusnya yang anda perlu lakukan apabila anda bakal bergelar pelajar tajaan ini? Ini sangat penting kerana perkara ini telah disebutkan oleh ahli panel sebelum ini, kita kena ada catakan kita dan sebagainya, dan di sini saya inginlah menjemput Dr. Ismail untuk memberikan perkongsian apa seterusnya yang perlu calon tajaan ini lakukan setelah mereka mendapat tajaan tersebut. Dipersilakan Dr. Ismail. Okey, terima kasih Dr. Bib ini satu, bila kita dah dapat HLP, apa yang kita nak buat? What's next? Jadi yang pertama sekali, kalau kita lihat dalam borang ataupun panduan untuk HLP tahun ini, ada di bawah sana ditulis pelajar belum dapat tempat di mana-mana. Okey. Maksudnya bila kita dah dapat HLP mulai tahun ini, kalau implikasi dia perlu cari tempat. Okey. Perlu cari tempat di mana kita nak belajar. Dan bila tempat ini kena lihat, cari di mana kepakaran itu berada. Bila kita lihat calon-calon kebiasaannya, bukan semua, ada kebiasaannya, tempat ini dia pilih tempat yang paling dekat dengan rumah. Kadang-kadang kepakaran tak ada di universiti berkenaan. Dia cari juga. Jadi carilah tempat ataupun universiti yang ada kepakaran dalam bidang yang kita pohon. Ini sangat penting.
Terutamanya dan kita melihat bila kita memohon ini, cubalah cari tempat di universiti-universiti yang research university, RU. Contohnya di UKM, di UM, UTM, UPM, USM. Mereka lima tempat ini adalah top universiti di Malaysia sekarang ini. Dan diperakui di peringkat ASEAN dan juga di peringkat antarabangsa. Jadi yang pertama sekali kita perlu cari tempat. Yang kedua, penyelia. Penyelia kita. Penyelia dalam bidang yang kita pilih. Pastikan penyelia yang kita pilih itu berada di tempat yang kita pilih. Ini kita kena berjumpa. Bagaimana kita nak cari? Kita tak tahu lagi. Cuba kita cari berhubung dengan rakan-rakan kita yang dah masuk ke universiti berkenaan. Rakan kita tersebar ke seluruh negara. Setiap universiti kita ada calon-calon di orang pegawai-pegawai ataupun petugas-petugas kementerian yang berada di universiti berkenaan. Siapa nak tahu, boleh cari. Boleh cari di mana kita nak. Jadi pada tahun ini, temuduga kemungkinanlah bulan biasa bulan 5, bulan 6, bulan 4 ujung. Dan ambilan untuk kemasukan pada tahun ini biasanya di universiti sekarang telah berubah kalender akademiknya. Dia akan masuk pada bulan September. Jadi bila dah dapat temuduga, kita jangan buang masa. Kita terus mohon. Jadi nanti bila dah dapat keputusan, kita terus mendaftar. Itu yang pertama. Yang kedua, set minda kita ni. Set minda kita nak bertukar daripada alam pekerjaan kepada alam yang baru, iaitu jadual itu. Jadi kita gunakan jadual itu untuk kita bertugas menjadi seorang pelajar. Jadi kita kena ubah suailah rumah kita. Sama ada kita kena ada ruang untuk belajar, ruang untuk mencari bahan. Kita setkan dalam bilik kita itu. Macam office kita. Macam office kita di tempat kerja, kita pindahkan ke rumah kita untuk dijadikan sebagai tempat untuk belajar. Untuk cari bahan dan sebagainya. Kita rangka kerja kita. Apa yang kita buat untuk 5 bulan yang pertama, 1 bulan yang pertama, 2 bulan yang pertama. Dan kita semak balik catatan yang kita buat tadi dalam proposal. Daripada sini, kita akan cuba berhubung dengan rakan-rakan kita. Sama ada dah masuk dah dapat, kita akan berhubung. Bila kita mendaftar di universiti berkenaan, kita akan berjumpa dengan ramai rakan kita. Dengan penyelia-penyelia, dengan rakan-rakan daripada rakan semester 1 baru bermula dengan pengajian sampailah awal 80-an, awal 90-an.
awal 2000 bahan ni sukar. Kita kena pergi ke universiti, kena cari library, kena pergi ke EPRD. Tapi sekarang dah mudah dah. Bahan-bahan itu semuanya dia berada di hujung. Universiti tempatan, universiti luar negara, cari apa bahan-bahan, apa aktiviti, program yang dibuat oleh Persatuan Siswazah. Kita masuk dalam persatuan, kita masuk dalam aktiviti-aktiviti mereka. Jangan duduk kat rumah sorang-sorang. Bila duduk kat rumah sorang-sorang, fikiran kita akan tertutup. Jadi bila kita keluar, kena keluar daripada alam kita itu ke alam persekolahan. Balik semula. Alam pengajian kita. Jumpa rakan-rakan, berbincang walaupun sekejap untuk minum kopi. Jadi kita daripada rakan-rakan, semua adalah gap tertentu. Kita kena, tapi kena fahamlah kita ni sebagai seorang pelajar. Penyelia kita adalah pensyarah. Tetapi kita tak salah kita jadikan mereka sebagai rakan. Sebagai rakan. Tak salah. Tak rugi kita berjumpa dengan mereka. Dan seterusnya kitalah cubalah mengikut perancangan yang kita buat. Sebab perancangan yang kita buat itu sebagai satu ikatan. Satu ikatan untuk kita berada pada landasan yang betul. Untuk kita menuju ke satu matlamat iaitu GOT. Graduate on time. Jadi itulah mungkin sedikit sebanyak apa yang perlu kita buat selepas daripada mendapat. Itu saya mempersilakan panel kita yang pertama, Dr. Abdul Rahman, untuk merungkai sedikit sekiranya calon gagal GOT. Bagaimana, apakah implikasinya? Dipersilakan Doktor. Okay, terima kasih ya Dr. Habibah, moderator kita. Apabila tuan
memaklumkan saya bidang khususan lain tetapi ditawar dalam bidang yang lain. Adakah boleh pindah ataupun tidak? Tapi kebiasaannya tawaran itu untuk makluman saya difahamkan ada kota-kota bidang ni mungkin ya, bidang yang tadi adalah penuh, mungkin ditawarkan dalam bidang yang lain. Dan sebenarnya kita dah mengenal bidang yang ditawarkan dan kita tidak boleh menukar bidang pengajian di universiti tanpa kebenaran pihak beasiswa ataupun penajaan. Sebab apa? Apabila tuan-tuan menandatangani perjanjian menerima penawaran penajaan itu, sama ada dalam bentuk HLP ataupun HLTS dan sebagainya, jawatan tuan-tuan sebenarnya tuan-tuan telah pun mengisi jawatan latihan di bahagian beasiswa dan bahagian pembiayaan. Maksudnya apa? Tempat-tempat tuan-tuan di sekolah, tempat tuan-tuan di PPD, kemungkinan di JPN atau di IPG boleh diisi oleh pegawai-pegawai yang lain. Sebab tempat tadi telah kosong, tempat-tempat tuan telah berpindah kepada bahagian beasiswa dan kerajaan. Dalam perjanjian sama ada di peringkat masters ataupun di peringkat PhD, baca baik-baik terma-terma yang termaktub dalam perjanjian kita dengan kerajaan Malaysia. Saya ulang muka surat, baca elok-elok apa implikasi apabila tuan menandatangani perjanjian itu di antara tuan-tuan, guru-guru mungkin warga pendidik dengan kerajaan Malaysia. Itulah kadang-kadang calon kita menganggap itu sebagai hadiah. Bila hadiah, dia tanya dia, hadiah kerajaan nak bagi. Tapi ingat, namanya hadiah latihan persekutuan. Ya? Tetapi amanah yang kita pikul itu amat besar. Yang mana bergantung kepada terma rujukan perjanjian itu, seandainya kita tidak tamat dalam tempoh yang telah ditetapkan sebagai apa? Sebagai penalti ganti rugi kesan daripada kelewatan kita tamat dalam ribu, ada 160,000 ya. Jadi sebelum kita memohon mana-mana HLT, saya nasihatkan kepada semua warga pendidik, kalau boleh, sebagaimana Dr. Ismail kata, rujuk banyak bahan, maksudnya kita dah buat penjajaran. Calon-calon boleh membukakan rayuan kepada bahagian beasiswa dan penajaan seandainya kelewatan itu disebabkan oleh penyakit ataupun oleh pihak universiti atau supervisor sambung sabbatical dan sebagainya, akan dipertimbangkan untuk dikurangkan jumlah penaltinya. Okey, itu adalah lebih kurang soalan yang ditanya. Ada soalan di sini. Assalamualaikum. Jika guru cemerlang memohon HLT sepenuh masa, adakah ia mengganggu kenaikan grade?
tuan-tuan guru cemerlang ataupun selama ada tuan-tuan guru biasa yang memohon kenaikan pangkat berasaskan kecemerlangan ataupun time base. Tidak menjejaskan sebab apa? Tempoh 3 tahun yang diberi untuk cuti belajar untuk PhD contohnya diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan. Kecuali tuan-tuan memohon cuti tanpa gaji, yang itu akan putus servis dan tempoh itu tidak dikira untuk melayakkan tuan-tuan memohon mengadakan melanjutkan pengajian dengan pembiayaan sendiri. Kos PhD dan Masters di Malaysia ini masih rendah jika dibandingkan di luar negara. Itu sedikit info tentang akibat dan tidak seadanya pemegang HLP ini tidak graduate on time. Pengurusi, saya kembali kepada pengurusi. Terima kasih. Terima kasih. Sangat meyakinkan calon sekiranya InsyaAllah sekiranya anda akan tidak lama lagi, InsyaAllah perkongsian ini dapat membantu anda semua. Jadi sebagai rumusannya lah, satu pesanan akhir lah saya ingin menjemput kepada Dr. Abdul Rahman, pengarah IPG Camp. Bismillah. Kita lihat flow yang perlu ada pada satu proposal. Yang kedua tentang folder sijil, itu sangat penting. Apa yang perlu ada?
Yang pertama sekali kad pengenalan ya, salinan ya, bana. Mungkin sijil asal sarjana muda, sijil ikhtisas ya, dan semua surat-surat pelantikan dalam perkhidmatan, surat asal surat pelantikan dan semua calon-calon yang dapat yang terpilih ini dapat membuat persiapan yang baik, dan yang tak terpilih itu Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.